Kita dah lupa ni muka surat berapa malam ni kita. Tak silap saya lepas pada baru ni muka surat 20 dah. Betul poin dia sabit dengan berita kewujudan jin. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Bersyukur kita pertama kita dapat berjumpa maghrib. Yang kedua kita dapat meneruskan pengajian. Di samping itu kita dapat sikit berjemaah dan juga bertemu sahabat-sahabat di majlis ilmu ini. Baik, insya-Allah untuk malam ni kita sambung lagi satu tajuk yang mungkin kita pernah dengar atau pernah dengar bersabit dengan 300 mukjizat Nabi kita Muhammad. Sebab jarang surau-surau yang memaparkan tajuk macam ni ya. Saya bila beri, saya terima tu bukan apa. Saya nak cuba dapat ilmu sekali dengan ibu-ibu bapa kita lah. Mana kita ceramah tu, kita pun dapat ilmu sekali. Pada minggu lepas, kita banyak bincang tentang yang Nabi Muhammad ni ummi ya. Maknanya ummi ni tak tahu membaca dan menulis, tapi sedangkan dia ada Quran buat Quran. Jadi banyak tuduhan daripada orang orientalis seluruhnya mengatakan yang Nabi ni tulis Al-Quran. Tapi hujah-hujah kita dah beri dah. Manakala malam ni poin yang ke-20, berita wujudnya jin. Kenapa tak ada al-jin? Kenapa kata jin ya? Jin, al-jin tu minal jinnati wan nas. Ada al kan? Ini tak jin. Jin ialah makhluk ghaib. Apabila kita kata ghaib, dia ada hubung kait dengan yakin kepada perkara-perkara ghaib. Semuanya berada dalam rukun iman. Rukun iman kan? Semua bersabit dengan perkara ghaib. Contohnya, azab kubur itu ghaib kan, mati pun sama juga ghaib. Dan Allah sendiri pun kita tak dapat lihat Allah kecuali kita yakin kan. Lepas tu jin terselindung daripada pandangan manusia dan konsep wujudnya adalah sama dengan bagi semua agama. Mana semua agama ada percaya tentang wujudnya jin, cuma mungkin sebutan tu berbezalah. Ya, ada sebut bahawa jin itu berkait dengan dewa dan sebagainya kan. Tapi kita jin tetap jin lah. Ya. Dan sehingga hari ini pengalaman dengan roh halus. Roh halus, kenapa dia roh halus? Maknanya roh kita ni dijawab oleh Nabi, kulir roh min amri rabbi. Mana benda-benda halus ini urusan Allah, bukan urusan kita. Benda gaib kan? Sebab ada orang tanya Nabi, yas'alunaka anir ruh. Dah banyak dah soalan-soalan orang tanya. Ada tanya tentang ruh nyawa kita ni, ya, sab daripada mana? Maka Nabi tanya urusan Allah. Jadi ada urusan Allah yang Allah yang tahu dan ada urusan Allah yang kita kena tahu. Ya. Membingungkan para saintis. Sebab saintis ni dia nak sesuatu dalam konteks benda yang nampak. Makna kalau dia buat kajian, dia nak tengok hasil terus. Itu saintis. Hasil tu dia nak tengok dalam konteks 2 biji mata kita. Ya, kita bukan gitu ya. Dalam bab alam ghaib ini kita bukan tengok gitu. Kita tengok dengan dia panggil hakul yakin. Hakul yakin ni iman sebenar-benarnya. Bukan ainul yakin dan bukan yakin. Ya, ada 3 peringkat tu. Dan ahli falsafah dan ahli materialistik. 3 ahli. Ahli falsafah ni maknanya filosofi ya. Orang-orang yang berfikiran tinggi tentang kehidupan ni. Kalau dulu Aristotle, Plato dan sebagainya kan. Sebab itu pengaruh Aristotle ni ada, Plato pun ada di zaman Nabi sebab ada sahabat-sahabat zaman tu yang pindah masuk Islam.
Contohnya Sulaiman Al-Farisi. Dia juga seorang ulama tapi dia ada pengaruh-pengaruh dulu berfalsafah macam tu. Jadi Islam ni bukan agama falsafah. Ya, bukan agama saintis. Tapi dalam tu ada saintis. Kan? Dalam tu ada falsafah. Tapi tak panggil falsafah, dia panggil kinayah ataupun tasbih. Kinayah ni maknanya perkataan yang disebut lain tapi makna dia berbeza. Makna dia lain. Dalam Quran banyaknya, itu kena belajar, dia panggil balaghah. Balaghah ni di atas pada bahasa Arab lagi. Itu penting. Yang ketiga, ahli materialistik. Orang-orang yang dunia ni hanya harta semata-mata bagi dia. Dalam dunia ni tidak ada kematian. Mati-matilah, habis dengan gitu. Jadi kitab Injil banyak mukjizat Isa. Memanglah sebab dia baca kitab Injil yang asli dulu. Beza dengan sekarang. Yang mengubati manusia dirasuk oleh jin dan roh-roh halus. Itu jelas ya, kalau kita lihat surah Yasin, ada cerita Isa bagaimana dia mengobati bukan setakat roh, malah dia telah menghidupkan orang mati dalam kubur, naik cerita di dunia ni tentang seksa kubur. Orang tu ialah anak kepada raja di zaman tu, yang perempuan anak dia tu, Nabi Isa doa dengan Allah, maka hidup balik, pergi cerita tentang azab kubur. Maka menangis satu istana tu. Ya? Lepas tu masuk balik ke kubur lah. Tapi bagi kita, Nabi kita Muhammad tak ada benda tu. Ya? Kita pun tak ada benda tu. Kalau ada itu bertentangan dengan fitrah manusia ni. Maka firman Allah, sesungguhnya kami telah mencipta manusia Adam dari tanah, khalaqahu min tin. Ada lagi min hama'in masnun. Tanah ni liat dan kering. Sebab tu manusia ni dia ada panggil liat. Tahu dia ada? Mau faham tak? Kamu ni liat betul bangun pagi dah. Ya tu sebab asal bertanah liat. Dan kering pula. Ada kering, ada orang hati kering. Pernah dengar hati kering kan? Apa maksud hati kering? Dia tembak orang tu mati macam tembak ayam. Hati kering tu. Dia tak ada kasihan belah. Jadi betul lah. Kalau Quran kata tanah liat, hati kering itu dan berasal daripada lumpur hitam yang diberi bentuk kita ni. Tapi ada lagi ayat lain. Khalaqna min tin. Min sulalin dan sebagainya. Ya. Itu satu ayat. Maka apabila kita lihat benda ni, kita kena lihat apa pandangan buku-buku lain lah. Tentang tajuk kita pendek, cuba kita lebarkan, kita rojok pada buku-buku lain. Ya. Buku yang saya nak rojok ni khusus nama dia tentang pengertian jin itu sendiri. Ya. Jin dia kata berarti suatu yang tersembunyi sebagaimana firman Allah. Mana benda yang tersembunyi yang tak nampak dilihat oleh mata kepala, tak dengar oleh telinga, tak terlintas oleh hati. Itu hadis kata gitu ya. Dia kata, hadis kata surga ini hanya untuk orang-orang beriman, orang yang soleh yang tak pernah tengok dengan mata. Tak pernah dengar dengan hati, dengan telinga dan tak terlintas. Jin pun sama, neraka pun sama ya. Kita sebut seksa dah. Setakat mana seksa? Adakah sama kita jiwa hai panas atas body kita dengan seksa? Tak sama. Sebab seksa ni berganda, beratus kali ganda. Nama tu panas, tapi panas tu sama panas dengan welding ujung tu. Adakah welding apa? Hijau ke api tu? Kan? Baru ni saya jumpa seorang jemaah kat Simpang Balak. Dia ni umur dah 80. Saya kata dulu kerja apa? Dia kata saya kerja yang jarang orang kerja. Jarang orang kerja. Pelik tak? Apa welding kapal. Bukan welding berbasikal, bukan welding grill. Kapal. Dahsyat dia. Maknanya kapal ni welding turun dari laut kan. Cara mana kita tak terbayang. Dia yang tahu. Tapi dia sihat. Di surau Simpang Balak orang tu. Sihat. 82 dia boleh jogging lagi. Terutama jogging dengan bini lagi laju.
Sebab apa? Bini pergi dulu. Bini pergi dulu, tok laki singgih-singgih belakang. Termasuk saya lah. Ya, sebab kita nak langkau tak sama dengan dia. Dia sihat lagi dah. Baik, kita tengok Allah berfirman, ya. Falamma janna alaihi lail ra'a kaukaba. Apabila waktu malam sudah gelap, dia Ibrahim melihat bintang. Tiap-tiap perkataan yang beriring dengan jin dan nun, maka maknanya tersembunyi dan tidak kelihatan. Maknanya siang tak ada lah. Ya, siang tak ada. Jin itu digelarkan dengan nama sedemikian kerana ia tak dapat dilihat dengan pandangan mata zahir. Ni mata kita ni mata zahir. Nanti mata kita dia beri juga. Tapi mata dan dunia akhirat lain pula. Kita bertengok. Jin dari segi istilah itu dari segi lurah bahasa. Al-Aqaidul Islam, kata Said Sabiq. Iaitu jenis roh yang berakal, yang mempunyai kehendak. Mana dia ada akal juga. Betul-betul sebab dia suka menipu. Nah, orang menipu ni dia akal dia tinggi. Ada pensyarah nama Ustaz Zaki, UKM. Dia kata, enta Zakiyun. Oh, kita pun sengih-sengih sukalah sebab Zakiyun ni cerdik. Lakin enta syaitan. Pula dah. Dia kata kat saya. Dia ajak minum tapi dia kata gitu rasa malah minum dengan dia. Sebab dia pakar bahasa Arab tinggi. Tapi awak ni cerdik. Macam setan cerdik. Bukan setan macam setan. Bukan cerita setan tu macam cerdik dia setan. Apabila kata cerdik mesti ada akal tak? Mesti ada akal. Mak akal itu dia buat pertimbangan antara tak cerdik dengan cerdik. Mereka adalah mukallaf sebagaimana manusia. Mukallaf ni makna apabila berakal, dia balik. Tak? Betul tak? Budak-budak balik, ada akal dia boleh membezakan wuduk tak wuduk. Ajar semayang ada apa. Tetapi mereka tidak mempunyai jasad seperti kita. Makna jasad fizikal tak ada. Kita ni ada fizikal. Lepas tu, tidak dapat lihat dengan penglihatan mata yang ada ni. Tak dapat disaksi bentuk dan tabiat mereka asli dan mereka mempunyai kuasa sendiri untuk membentuk diri. Maknanya dia boleh menjelma dalam berbagai bentuk, kuasa dia tu tak sama kuasa kita. Dia boleh membentuk dia, sebab tu mengikut kata orang, kalau ular masuk tu warna macam ni, itu jin. Dah, pernah dengar kan? Kalau kita mengaji dengan Harundin, orang-orang dia, termasuk dekat dengan tu. Ada Darushipak tu kan. Itu kawan saya juga tu. Dia pun mengaji dengan Ustaz Harudin. Jadi kalau tuan-tuan ada urusan masalah benda itu, pada jumpa dengan dia. Nama Ustaz Razak Mahadi. Kalau tuan-tuan pergi, kata nak jumpa Razak Mahadi. Tak mau jumpa orang lain. Kenapa? Sebab Ustaz orang suruh mari. Sebab member kan, kawan juga. Baik. Jin dicipta daripada api iaitu lebih dahulu daripada manusia. Betul? Lebih dahulu ni jin dah beribadah beribu tahun dah di syurga. Manusia tak tahu mana lagi. Sebab tu Allah kata hal atal insan haludah lam yakun syai'an mazkura. Allah kata sebenarnya aku tak ada plan pun nak buatmu. Kita ni jangan kita menyambung sangat. Allah tidak pernah niat nak buat kita. Surah Al-Insan tu. Hal atal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an. Maknanya Allah tidak pernah fikir. Kalau kita logik dah, kalau maksud fikir, tiba-tiba jadi dah. Kita ni. Jadilah bentuk Allah buat tadi. Wal janna khalaqahu min qablu bin nar samu. Jin kami cipta sebelum manusia dari api yang sangat panas. Sebab itu yang dia ada sifat ego. Sebab api kan. Sebelum bomba datang tu, api dah merebak habis dah. Bomba datang hanya sembuh debu saja. Nah, ada kata tunggu. Bomba datang nak berhenti. Tak ada. Adakah api kata tak ada kan? Tak ada. Dia tak kata tunggu. Kalau tunggu, sempatlah bomba sembuh dah. Tak. Lagi bomba lambat mari, lagi cepat kan?
Itu istilah Isya dunia. Wa khalaqal jin min marina. Dan jin itu daripada lidah api. Api betul, tapi api ni ada lidah, nama pucuk dia. Pucuk lidah api tu, menjuna. Khalaqna min nar wa khalaqa min tin. Engkau ni daripada api dan engkau manusia daripada tanah. Jadi ceritanya bahawa api dia suka membakar tanah. Jadi tanah ni lembut, tapi dia tinggal satu. Dia tinggal air. Dia terlupa. Jin ni dia sibuk dengan ego dia. Dia terlupa satu lagi benda yang boleh menghalang dia. Nama dia air. Air tu apa agak? Air tu apa? Air tu mungkin kesabaran. Betul tak? Benda menunjukkan sabarlah. Dan air itu kita tengok lagi dia satu alat yang melawan tiga jenis. Tiga jenis atas dunia ni. Api, air, tanah, tak? Angin kan. Itu dia mulut sebut tu. Maka khuliqal malaika min nur. Malaikat pula daripada cahaya. Dicipta pada api dan manusia dicipta dari apa berasal pada mereka. Jadi dalam tajuk kita ni tiga dicipta termasuk malaikat. Tapi kita tak bincang malaikat lah untuk malam ni. Jin makhluk yang memang ada, memang wujud. Kenapa? Sebab wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah kata dan tidaklah. Tengok. Wama tu dan tidaklah. Waw tu dan, ma tu tidaklah. Aku jadikan engkau jin dan manusia semuanya untuk beribadah padaku. Asalnya gitu. Asalnya gitu ya. Qul uhiya inna samsara nafrun jin. Ini surah Al-Jin ni ada ni. Katakanlah hai Muhammad, dari wahyu padaku bahawanya telah mendengar jin Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami dengar Quran itu menakjubkan. Maknanya dia ada fikiran lah. Dia dengar Quran menakjubkan, makna dia ada idea, ada fikiran. Dia ada negatif positif jin ni. Dia bukan buat kerja tu saja kan. Banyak ayat contoh tapi saya tak mahu nak baca ayat ni lah. Soal perginya yang mana dulu jin atau manusia. Ni tadi saya beritahu dah. Ya, ayat yang famous wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka Allah panggil semua makhluk suruh sujud pada Adam. Semua sujud. Ya. Pasal jadu illa tu istisna, kecuali iblis aba ni abai, enggan. Aba tu enggan. Wastakbara, dia takabur. Wa kana minal kafirin. Jadi orang yang ada sifat takabur ikut perangai macam ni, maka dia otomatik jadi kafir. Satu takabur. Kita ajak, dia kata, Tuhan aku pun lebih hebat daripada Tuhanmu. Tuhan aku pun serupa. Gitu. Lepas tu dia pula jadi golongan-golongan kafir. Sebab itu dalam Nabi itu cerita dia. Lepas tu pula walaqad khalaqnal insana min salsal. Manusia daripada salsal ni maknanya tanah yang liat kering dia lah. Min hama'in masnun, sama juga. Dan kami telah mencipta sebelum Adam dari api yang sangat panas, iaitu jin. Baik. Pembahagian jin. Ini baru kita tengok. Jin ni ada berapa jenis bahagian? Satu, jin ada 3 golongan. Satu golongan yang mempunyai kepak yang terbang sana kemari ke udara. Kepak ya. Kalau malaikat dia panggil sayap. Sayap dengan kepak ni mana? Mungkin kepak tu bentuk sayap semua kecil sikit. Satu golongan yang pula berbentuk ular, yang anjing. Manakala yang ketiga ada berasal tinggal setempat, tak ke mana-mana, duduk situ. 3 jenis Satu dia boleh merokai binatang, ular, binatang anjing. Yang kedua pula dia duduk senyap situ. Ada ya, orang kata, dia tu terkena lah tu. Kan? Contoh kan beberapa kali tak? Dia tu, kau pergi mana? Saya lalu, kamu terkena, terpijak dia. Bila terpijak, dia marah kamu, dia gigit kamu, menyebabkan kamu sakit sebagainya. Itu ada 3 jenis. Jin satu nama pada makhluk secara umum. Bila semua makhluk jenis jin semua tak kira makhluk. Manakala ifrit, sebab tu jin, syaitan, iblis, ifrit. 4 jenis ya.
Satu golongan jin tetapi mempunyai daya menipu. Kalau hak jenis kaki menipu ni, semua dia panggil ifrit. Kenapa? Dia lebih cerdik. Lebih cerdik antara tadi. Kenapa cerdik? Orang menipu ni cerdik kan? Cerdik. Dia banyak helah. Orang menipu ni helah. Dan dia banyak janji. Dan dia banyak angan-angan. Janji, angan-angan, macam-macam. Dan luar biasa yang dipengaruhi oleh Allah pada dia. Maka Allah berfirman, qala ifrit minal jinni ana atika min qabli an takuma min maqami wa inni alqawiyyun amin. Ini cerita mana? Cerita zaman Nabi Sulaiman. Ifrit ni, ya. Cerita nama Nabi Sulaiman yang cerdik. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgahsana sekelip mata. Maknanya itu ifrit yang layak buat tu. Benda gitu. Sebelum kamu berdiri bangun tu, dia datang singgahsana. Apa cerita dia? Cerita kehebatan Balqis dengan Sulaiman. Maka nak tunjuk ifrit main peranan. Hebat ifrit ni. Lepas tu syaitan. Ni biasa kita kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita kata a'udzubillahi minal jin dah. Kita kata a'udzubillahi minal ifrit. Tapi syaitan, iaitu ketua segala benda tu. Jadi syaitan di atas. Jin kalangan syaitan, ifrit kalangan syaitan, al-marid syaitan, semuanya atas tu syaitan. Haza sihrun mubin. Dia di atas sekali. Jadi ada lagi dia panggil apa? Al-marid. Jin juga lebih degil dan jahat disebut Al-Quran sebanyak 3 kali. Maknanya degil satu hal, jahat satu hal, berkali-kali. Yang kelima, nama Al-Awamir. Kerana lama tinggal di rumah manusia, mereka tinggal di rumah-rumah keluarga yang baik, juga keluarga yang jahat, suka mengusik budak-budak menangis. Budak-budak duk elok-elok, mari tetamu terus menangis. Nak aiskrim lah, nak McDonald, nak tu je lah. Budak-budak kan? Masa tak mari tetamu, tu je relax. Apabila tetamu mari nak duduk bercakap, dia pun mula, Papa, nak McDonald lah. Tadi tak cerita McDonald pun, nak tengok main game nak. Betul tak? Kita kata Allah nantilah kalah. Jadi mengganggu urusan kita dengan sahabat ke waris nak mari. Akhir-akhir budak ni menangis. Ya, itu ada. Dia duduk situ je kerja dia. Dia tak bergerak. Nama dia apa? Al-Awamir. Ini mungkin jangan dengar kot. Jangan dengar. Baik. Maksudnya, satu lagi namanya Al-Arwah. Iaitu jenis jin yang suka mengganggu budak-budak kecil. Satu Awamir, satu Al-Arwah. Kerja dia suka mengganggu. Bila mengganggu, kita pun jadi problem lah. Bila ganggunya. Baik. Jin ni juga boleh menyamar. Menyamar. Apa maksud surah mana ni yang kita baca? Kita surah Ibn Taymiyah kata ni. Apa dia kata? Wa izzayyana syaitan. Al-Quran. A'malahum wa qala ghalibalakum al-yawm minan nas. Dan ketika syaitan menjadi mereka memandang baik kepada mereka, mengatakan tak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu hari ini, dan sungguh saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan tak dapat saling melihat berhadapan, syaitan itu balik ke belakang sambil berkata, sungguhnya saya terlepas dari diri kamu, sungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Ini cerita tentang bagaimana jin boleh menyamar, khususnya dalam perang dan sebagainya. Baik, adakah kita boleh melihat jin? Dia tanya kita. Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la yarawnahu. Syaitan bangsa yang boleh lihat kita, sedangkan kita tak boleh melihat mereka. Tapi kita percaya ada tak? Maknanya dia boleh melihat kita. Kita duduk kat mana, kita macam-macam aktiviti bertengok. Al-Hafiz Ibn Hajar kata, kadang-kadang syaitan itu membentuk diri dalam berbagai bentuk. Maka kita kadang-kadang dapat melihatnya. Ayat ini menyatakan tak dapat melihatnya dalam bentuk yang asal. Tetapi ada ayat lain mengatakan syaitan itu, iaitu inna afrid taqallat al-jibariha. Ifrit melintasi di hadapan aku semalam untuk mengganggu solatku. Allah membenarkan aku sehingga aku ingin melihatnya di pagar masjid sehingga subuh dan kamu boleh melihatnya, tapi aku tinggalkan perkataan doa selaku Sulaiman, ya Tuhanku. Apa doa Sulaiman ya?
Nama ya Tuhanku ya, Rabbi habli malakan la yang bagi li ahadin min ba'di. Kurniakan kepadaku kuasaan yang tak akan dicapai oleh orang selepas aku, iaitu untuk dapat melihatkan syaitan. Ini ketika Nabi kita ternampak ifrit lintah depan baginda, masuk baginda solat, maka dia baca doa Nabi Sulaiman. Maknanya Nabi satu daripada anugerah, dan tajuk kita ini mukjizat Nabi kan. Dia boleh tengok syaitan, boleh tengok jin sebagainya. Kata kita ni mungkin kita rasa. Baik. Iza sami'tum siyahud dakikah. Apabila kamu mendengar kokok ayam, mintalah kurniaan kepada Allah kerana ia melihat malaikat, dan bila engkau mendengar suara himar, berlindunglah pada Allah gangguan syaitan kerana ia dilihatnya adalah syaitan. Kat kita himar tak ada kot, jadi selamatlah kita. Ada mungkin binatang macam lain kat kita. Kelebihan binatang-binatang bukan sesuatu yang pelik, kerana ulama mentahkikkan, iaitu memerakukan kelebihan binatang yang boleh melihat sesuatu yang kita dapat melihat. Lebah boleh melihat cahaya, mereka boleh melihat matahari di waktu awan gelap, dan burung hantu dapat melihat tikus di waktu malam dan gelap. Itu semuanya adalah merupakan satu kelebihan Allah beri pada binatang. Dan ada juga pendapat kata lembu kerbau hak kita pergi tambak atas kubur tu. Lembu kerbau kan, dia nak makan rumput, dia boleh tengok seksa dalam kubur. Sebab tu kalau tengok, kali ni pendapat saya tak dapat maklumat lah, tapi ada orang cerita mata dia berair lembu tu, menangis, kesian. Kalau dia boleh bercakap kat kita kena seksa atas kubur tu, dia boleh beritahu kat kita. Itu jelas lah. Sebab Nabi kata kalau orang tak baca Quran, umpama rumah dia tu kubur yang tidak diziarahi. Yang ziarahnya apa? Lembu kerbau saja. Buat apa? Makan rumput. Kalau orang tak baca Quran, Nabi kata umpama rumah yang tak ada orang ziarah. Betul tak? Betul. Jadi orang ziarah itu umpama lembu kerbau duk ziarah kubur saja. Lembu kerbau pergi ziarah tu bukan ziarah. Dia pergi nak makan rumput di lama tak mesin dah. Biasa gitulah. Ataupun apa yang boleh makan. Baik. Perbezaan jin dan syaitan. Syaitan golongan langsung tiada kebajikan baginya buat selama-lama, dan memang ia bertukar menjadi marid dan ifrit. Mana dia boleh bertukar dua tadi. Ifrit kepada marid. Marid yang mengganggu kan. Dia boleh bertukar. Lepas tu dia kata golongan ini adalah soleh, ada yang fasik. Mana sebab tu ada jin Islam, ada jin kafir kan. Dengar surah Al-Jin tu, jin-jin yang masuk Islam. Dengar bacaan Quran, surah Al-Jin. Dan dia kata mereka sama dengan golongan manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Ini golongan apa? Golongan jin dua jenis tadi. Baik. Wa anna minna salihin wa minna duna zalika kunna taraikul qilal. Allah kata, dan sungguh di antara kami ada golongan soleh, ada yang tidak soleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Mana berbagai-bagai jenis. Katanya jin tadi. Dia ada yang soleh, ada tak soleh. Ada jin Islam, ada jin kafir. Sebab ada tu mengikut peristiwa surah Al-Jin yang kita baca. Baik. Adakah jin ni tak makan? Ada makanan dia. Pertama, kesemua jin tidak makan dan tidak minum. Ini pandangannya. Setengah jin makan dan ada setengah mereka yang tak makan. Kesemua jin makan minum. Ini pendapat 4. Cara makanan mereka hanya mencium dalam bentuk ciuman. Ciuman bau-bau ni dia merupakan makanan dia. Dan juga mereka makan seperti biasa, itu mengunyah dan menelan ala bentuk-bentuk ciuman tadi. Macam kita lah. Walaupun bagaimanapun pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa golongan jin makan dan minum, firman Allah, waliman khama qam rabbi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Dan bagi orang yang takut akan saat marah Tuhan, ada dua syurga.
maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan, kedua-dua syurga itu mempunyai pohon-pohon buah-buah, maka nikmat Tuhan yang manakah kamu dustakan, dalam kedua-dua syurga itu terdapat jenis makanan. Dalam ayat ini dia kata menunjukkan Allah menyediakan kepada hamba-hambanya yang taat surga masa jin dan manusia kedua-dua masuk surga berseronok, menunjukkan yang jin dan makan dan juga minum kerana dalam surga itu ada makanan untuk dia orang. Ini hujah. Dia kata jin Islam masuk surga. Apabila masuk surga, dia juga akan disedia makanan dan minuman. Kita jangan cerita lah kan. Makanan, minuman dan surga ni, hadis tadi kata tak pernah terintah. Tak pernah terintah nikmat di surga tu. Makna kita, kalau kita biasa makan di dunia ni, kita tahu, oh, I dah makan dah dulu dah. Jemputan I dah makan dah. Tapi hak benda tu tak ada di akhirat. Tak ada istilah kata I dah makan dah. Cuma kita terkejut. Kenapa terkejut? Dia punya nikmatnya berganda. Seterusnya jantina. Wa innahu kana rijalun min al-ins ya'uduna birijal min jins fazadahum rahaqa. Apa makna dia? Bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki antara jin, maka jin-jin itu menambah bagaimana dosa dan kesalahan. Maknanya ada orang yang minta memohon sesuatu dengan jin, tetapi Allah kata sebenarnya dia makin menambah dosa. Mungkin dia minta benda karut lah. Dia minta benda-benda yang boleh merosakkan orang lain tak. Contoh minta sihir, minta perkara merosak lain, maka itu buat dosa. Itu mana gitu. Jin berkahwin dan beranak pinak. Afatattakhizunahu dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Patutkah kamu mengambil dia dan kaum keturunan sebagai pemimpin selain daripada sedang mereka adalah musuhmu? Ini Allah tanya kita. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka berkahwin dan beranak pinak. Al-Qadhi Al-Jabbar jelaskan bahawa maksud zurriyah itu keturunan dan anak-anak dari keluarga, kehalusan ciptaan, kejadian tidaklah menegah mereka untuk beranak pinak, sedangkan banyak binatang yang halus lagi seni boleh beranak. Ini bandingan. Dia kata kalau binatang macam nyamuk boleh beranak tak? Nyamuk tu kan tak? Jentik-jentik tu beranak. Ini kan pula jin, dia pun boleh beranak sebab dia makhluk Allah juga. Makna dia boleh hidup ramai lah. Cuma hidup ramai di dunia ni, dia boleh hidup beramai sebab dia makhluk halus. Kita ni makhluk kasar ni ada had, kita tak boleh duduk dah. Sebab apa? Sebab terhad, tanah terhad kan, kawasan terhad. Dia tak had. Berapa ramai duduk pun tak ada masalah dia ni. Innal jin yatawalladuna kama yatawallad Adam wa hum aktsaru adada. Sesungguhnya jin beranak pinak sebagaimana anak Adam dan mereka mempunyai ramai bilangan yang tak tentu. Mana banyak bilangan ya. Kalau kita mungkin seorang sekali beranak setahun, mungkin dia lebih pada itulah. Sebab apa? Sebab kerja dia banyak. Apa kerja dia? Kerja dia hanya Saharul fasadu fil barri wal bahr bakasab aydin nas. Iaitu suka buat kerosakan di muka bumi. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab dia musuh manusia. Bila musuh, dia tak mari satu. Dia mari berpuluh-puluh. Kan? Dia mari ikut telinga, mari ikut mata, mari ikut hidung, mari ikut mulut, mari ikut kemaluan kita, ikut kaki. Dia tengok mana lemah lah. Orang yang lemah ikut mata, dia guna mata lah. Sekali kenyik mata, tumbai main mata. Kenyik mata tumbai lah. Kalau mata tak lemah, dia main ikut hati. Hati ada sifat asal dengki. Kalau hati dia kuat, dia main ikut tangan. Tangan ya. Tangan suruh orang buat. Lepas tu telinga, dengar, bawa cerita. Lepas tu mulut, fitnah. Lepas tu kaki, pergi mengendap, sana mengendap. Semuanya ada dah. Jadi bila semua ada, cuma bila atas anggota kita. Berapa main peranan ada? Banyak kan? Maknanya dia bukan satu lah. Dia bukan satu kan. Kalau satu, mungkin dia mari seorang-seorang itu. Bukan. Dia tengok mana yang lemah kita. Tapi semua tu, dia berfokus pada was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurina. Kaki kita kata, nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi?
Hati kata pergi. Kaki kata tak pergilah hujan dan sebagainya. Nah, hati kata pergi. Tapi kaki tak bawa. Mari tak? Tak mari. Kaki kata pergilah. Malam ni sejuk lah. Pakai stoking lah. Jangan main tuan-tuan ya. Sebab tu semua anggota ini ada peranan ya. Ada peranan. Lepas tu mata kata pergi. Nah, telinga kata aku dengar dah. Ustaz Wan ni aku dengar dah. Semalam jumpa kedai kopi dia cerita kat aku banyak dah. Saya pergilah. Itu cerita telinga pula kan. cerita menghasutnya. Baik. Adakah perkawinan jin manusia? Ada. Ada kalangan kita mendengar kisah perkahwinan antara manusia dan jin yang kebiasaan orang Melayu mengubat dengan orang-orang bunian. Oh, ni tuan-tuan. Apakah pandangan Islam mengenai perkahwinan ini? Satu, dia kata, ulama kata kemungkinan. Yang kedua, pandangan syarak pula. Apa syarak kata? Kalau dikaji segi kemungkinan, maka tetap berlaku. At-Tabari, ini kitab hebat ni. Mereka meyakini sesungguhnya pernikahan, persetubuhan kadang-kadang berlaku antara manusia dan jin sebagaimana Allah wasyarikum fil amwali wal aulad. Bekerjasamanya engkau dengan mereka pada usaha harta dan anak-anak. Ayat bekerjasama tu makna hubungan dengan kumpulan jin. Ada manusia kerja, sebab tu ada yang bunian, ada yang makhluk halus. Iza jama'ar rajulu mra'ah. Apabila seorang suami menjumpai perempuan dan dia tak menyebut nama Allah, maka mereka akan datangi oleh syaitan yang bersetubuh sama sekali, join sekali. Itu persoalan tuan-tuan ya. Maknanya semua itu ibadah. Apabila ibadah, walam yamussun intawi syaitan innahu alihi fajami'u ma'ahu, maka kerja dia mari join sekali. Itu makna pentingnya kita ni semua bentuk dalam konsep ibadah. Seterusnya kita isyak. Isyak teruskan. Okey. Di mana jin tinggal? Tinggalnya. La takunu istata'tum awala man yadkhul sur wala akhar man yakhruju minha fa innaha ma'raqul syaitan wa inna yunsabu ra'yatuhu. Kalau boleh, janganlah kamu termasuk orang yang awal masuk ke pasar. Pasar dengan kedai sama tak? Lebih kurang je lah kan. Pasar, kedai lebih kurang kan. Dan jangan jadi orang terakhir keluar. Contohnya kita kok ada benda yang contoh gas lah, mudah tak? Gas ni bila-bila kena pergi beli tak? Kalau tidak masa air pagi nak breakfast kan. Kalau boleh jangan orang pertama. Ini Nabi cakap ya, sabda Nabi. Dan biasa kita dengar ni. Ya, jangan akhir keluar. Maknanya kita duduk borak kongkang. Nak tutup kedai kita masih borak lagi. Nah, tuan kedai kata, tuan kedai menguat 3-4 kali. Tak bergerak kita. Duduk seronok, duduk cerita dah. Itu akhir. Kalau pasar juga. Ya, kerana pasar tempat perjuangan syaitan, di situlah ditegakkan bendera dia. Mana kita begitu rumah dia, center dia, tempat dia berjuang. Apa dia berjuang? Berjuang untuk melarakan manusia. Lara kan? Kita nak beli-belikan seko, tapi kita raung macam nak belikan selori. Nak belikan seko yang raung, belik sana, jumpa ikan kita belik tu, belik ni, member tu menung, tak jadi. Member tu kata, belik 3 jam tak jadi tak? Betul tak? Jangan main. Biasanya orang perempuan lah betul kan? Dia kata, ini mata merah, dia kata. Insang dia macam ni. Orang lelaki pula pakai tunjuk. Ikan sekilo. Duduk dalam kereta tu pun keluar lah. Member putih bagi lama-lama balik rumah. Mama, ikan tu tak sedap. Abang beli mana? Dia pun start kereta pergi tukar balik. Jadi dia nak macam gitu kan. Melarakan kita. Pergi tukar, mari. Hari tu kerja tukar ya. Tak ada kerja lain. Okey. Inna hadil hasus muhtariqatun fa idza ata ahadukum khala falyakul Allahumma inna a'udzubika jubli mal khaba'is.
Itu doa ya. Doa apa? Doa masuk tandas. Sesungguhnya bilik air itu adalah mengandungi jin. Rumah juga ya. Apabila seseorang kamu masuk tandas nak berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kalau hak jantan okey lagi, hak betina tak okey lah kan. Kita berjantan. Kalau orang Cina mungkin dia kata syaitan jantan tak berlindung. Itu pentingnya kita kena kita kena ada benda gitu. Alhamdulillah, kejap ya. Baik, kita tengok sikit lagi. Ikhtasamal jin muslimun wal jin musyrikin. Telah berlaku pertengkaran antara jin Islam dengan jin musyrik. Maka mereka memohon kepadaku untuk menempatkan mereka secara berasingan. Maka aku letakkan jin Islam di kampung-kampung dia, di gunung-gunung, dan aku tempatkan jin kafir antara gunung dan laut. Ini hadis Nabi. Maknanya Nabi pernah jumpa antara dua jenis jin ini yang Muslim pernah kelahi. Maka Allah letakkan tempat yang berbeza di gunung-gunung dan di laut. Kenapa? Jauhkan dia, jangan bagi antara dia tu berkelahi. Baik. Ada jin juga yang nama Qarin. Pendengar Qarin tak? Pendengar? Qarin ni tidak ramai orang tahu tentang Qarin ni. Sebenarnya begitulah kehendak Allah bahawa setiap manusia yang lahirkan sehingga ia meninggal dunia mempunyai satu jin kafir yang menjadi teman di mana saja dia pergi, baik malam siang, mengajaknya mengejar kejahatan, menahan daripada melakukan ketaat. Oleh kerana itu terlalu rapat dengan manusia digelar Qarin. Semua kita ada jin ni ya. Tapi dia ni jin kafir yang ajak kita buat kejahatan. Untuk mengimbangkan kuasa, maka Allah mengutus pula malaikat yang mengajak manusia pada buat kebajikan. Ada saingan yang lawan nama malaikat ya, yang mencegah daripada melakukan kejahatan. Maka manusia lah yang harus membuat pilihan. Di situ manusia tak boleh menyalahkan Allah. Dia kata, ini sebab Allah lah ni buat aku macam ni. Sebenarnya aku tak mau buat juga. Tengok. Dia buat jahat kerana digoda oleh jin tadi kan. Tiba-tiba nak menyalahkan Allah. Dalam ayat ni kata, manusia dia mentakdirkan dia sendiri. Kemana hala tuju dia kan. Ini pendapat ni sunnah jemaah lah ni. Ma minkum min ahadin illa ma'ahu qarinah. Setiap manusia ada qarin daripada bangsa jin dan qarin menjadi bangsa malaikat. Mereka berkata, engkau juga Rasulullah, sabdanya, ya aku juga ada tapi Allah membantu aku sehingga qarin dapat ku islamkan dan hanya menyuruh aku dalam kebajikan. Orang kata Nabi, ya Rasulullah, adakah engkau ada juga qarin? Ada. Nabi pun ada qarin juga. Tapi doa Nabi menyuruh Allah, qarin ni hanya buat kebajikan untuk dia. Itu spesial dan itu juga kita kira satu benda yang tak ada pada makhluk lain. Sebab tu Nabi ni maksum. Maksum Nabi ni kan. Maksum ni tidak ada sesuatu dhalam fahada. Tidak pernah buat kejahatan hidup dia. Sebab dia utusan Allah. Orang kata Nabi pun juga tak kena lah. Tak betul sebagaimana hak kita tengok ni. Jadi itu maknanya qarin ni ada. Adakah jin tu mati? Baik, kita mati. Ingat, tadi beritahu dia ni makhluk. Kan? Kita makhluk. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Ada turja'un tu. Setiap makhluk termasuk apa sahaja muka bumi, baik atas siang malam, udara, sungai, laut, berlangit semuanya menghadapi mati dan binasa. Itu hujah ya. Hujah ni firman Allah ni. Lepas tu, jin adalah penghuni bumi dan langit dan mereka akan mati semana kita juga mati. Cuma, mati dia tu mungkin berbeza kita lah.
Dia melainkan zat Allah baginya segala peraturan, hukum padanya kamu akan dikembalikan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzal ikram. Siap yang ada atas rumah ni fan. Fan ni fana. Fana ni tak ada, mati. Makna tak boleh kita kata, oh jin hidup, tidak. Oh malaikat, tidak. Semua mati. Cuma kalau ikut lagi pandangan, macam malaikat tu dia mati lewat sikit. Kenapa lewat? Sebab dia menjalankan tugas. Tugas malaikat jaga syurga, jaga neraka kan. Jaga macam-macam ni. Itu dia lewat sikit mati. Maka dia mati, dia hidup balik. Dah duduk syurga, dia jaga syurga pula. Ada malaikat jaga syurga, nama syurga apa? Darussalam. Dia duduk di setiap pintu-pintu syurga tadi, memberi salam pada kita. Kenapa salam? Sebab kita termasuk golongan orang banyak sabar. Setiap kali dia kata, Assalamualaikum bima sabartum. Salam kepada engkau sebab engkau masuk surga ni, engkau hanyalah banyak sabar dunia. Itu satu surga. Yang adanya 10 surga. Hukum mandi perempuan yang disuruhi oleh jin. Ni tak wajib mandi menurut pendapat ulama, iaitu Hanafi sebagainya. Yang kedua, menurut pandangan pengarang Gharibul wal Ajabuhu, katanya kalau dikatakan sebab orang mewajib mandi tak wujud, maka tak wajib mandi. Namun begitu, apabila ia merasakan secara jelas disubuhi, maknanya dia juga wajib mandi. Ini pendapat yang kedua oleh ulama. Jin tidak tahu alam gaib. Betul kan ni? Dia duduk alam gaib, tiba-tiba tak tahu alam gaib. Di zaman moden ini, masih ramai kalangan umat Islam yang mempercayai tukang telik. Tukang telik ni sekarang, dulu panggil tukang sihir. Kan? Tukang telik, pegang tangan, tengok. Oh, kau ni gini. Ataupun tukang ramah. Dulu sihir. Tukang telik. Sekarang dia kata. Mereka meyakini tukang tenung boleh menyelami rahsia alam gaib. Sama ada tahu siapa pencuri melakukan khianat. Tukang telik dan para bomoh yang suka meramal, menceritakan sesuatu sama ada berkaitan hal jenayah sebagainya, adalah sebenarnya menerima bisikan syaitan juga. Dulu sebelum Nabi dilahirkan, puak jin, puak syaitan ni, dia naik ke langit direct, pergi ke surga, tengok khazanah Allah. Apabila Nabi dilahirkan, Allah blok langit ni. Langit ni Allah blok. Ya, sampai sekarang. Maka jin syaitan hak pergi ambil rahsia langit, sebab dia duduk surga awal, dia tak boleh pergi rapat dah. Sebab tu bila Nabi beranak, dia menangis. Orang, makhluk yang kuat menangis, bertepik-tepik, jin lah. Jin dengan syaitan. Sebab dia tak boleh buat turun rahsia tu kepada tukang sihir. Tapi dia buat turun juga. Bukan sihir dah. Dia buat turun ramalan. Macam ramal hujan dah. Dia buat turun tilik. Jadi sekarang ni sihir tak jadi dah. Kenapa? Yang jadinya betul-betul macam tu saja. Kan? Zaman dulu sihir ni hebat. Zaman kerajaan Fir'aun, tukang sihir duduk sebelah Fir'aun ni. Dia kata tuanku akan lahir seorang kanak-kanak akan melawan tuanku, meruntuh tuanku. Maka Fir'aun suruh bunuh semua anak lelaki. Zaman Namrud sama juga. Dulu kenapa? Sebab masa tu belum Nabi lahirkan. Apabila Nabi lahir, maka Allah blok langit ni sampai dia ni jangan tak pernah rapat dah. Kenapa? Sebab rahsia-rahsia Allah, dia tahu dia pernah duduk di surga dulu. Macam orang pernah duduk rumah kita kan. Dia tahu mana kunci, mana bilik, mana tu kan. Polis pun kalau berlaku macam tu, dia siasat. Sebab ada berlaku orang dia tu pernah duduk rumah orang tu lama, dia keluar tiba-tiba berlaku rompokan, kecurian dan sebagainya. Jadi dia kata, tukang telik dan para bomoh suka meramal, menceritakan sesuatu sama ada berlaku jenayah, sebagainya itu adalah sebenarnya menerima bisikan syaitan saja. Bukannya dia tahu sebenarnya. Allah mewakilkan kepada malaikat untuk memastikan supaya azab jin apabila mereka mengingkari arahan daripada Allah. Jadi, azab jin juga malaikat akan buat keputusan. Jin diperintah oleh Allah supaya membangunkan suatu bangunan, maka mereka melakukan siang malam tanpa henti
kerana mereka takut. Sedangkan Nabi Sulaiman wafat di hadapan mereka sedang mereka tak tahu sebagaimana firman Allah. Mana Sulaiman mati, dia tak tahu. Sebab kalau ikut sejarah, Sulaiman duduk berdiri, tongkat dia dulu lama orang tak tahu mati. Apabila anak-anak pergi makan tongkat tu jatuh, baru dia mati. Padahal lama dia mati kan. Jin pun tak tahu yang Sulaiman ni mati. Sebab dia diarah buat satu bangunan. Dia buatlah dia kongkang-kongkang, tak tahu mati. Maka Sulaiman jatuh. Sebab tongkat dia patah, baru dia tahu yang meninggalnya Sulaiman. Itulah kelemahan dia. Bilakah syaitan jin bertebaran? Bila? Bila malam lebih hampir menjelang waktu senja, maghrib. Orang tua dulu kata, maghrib, balik. Kan? Orang tua dulu, dia tak kata maghrib. Syaitan turun, tak ada. Dia kata balik je. Kita pun balik lah. Kata, kenapa balik? Tak boleh. Mama aku, ayah aku tak balik. Rotan. Dia tak cerita pun jin. Tak. Kita pun balik. Apabila kita tua-tua, kita tahu kenapa orang dulu dah maghrib suruh balik. Sebab proses pertukaran duty roster jin siang dengan hak malam. Hak malam dia lebih degil daripada hak siang, hak malam. Sebab manusia banyakkan degil waktu malam. Betul? Kena sebotol dia degil terus. Itu manusia ni. Di sini dia kata jelaslah kepada kita bahawa mereka akan mula bertebaran di waktu senja dan waktu malam. Ibnu Jauzi kata hikmah sebenarnya mereka waktu malam kerana ketika itu kekuatan mereka lebih hebat daripada siang. Jadi kalau orang yang boleh bangun malam, mana orang terlepas godaan tu, itulah wa minal lail fatahajjat nafilatan laka asa rabbuka maqam mahmudah. Boleh bangun tahajud, boleh bangun buat witir, qiyam malam dah, baca Quran, zikir macam-macam, itu hebat. Kenapa? Sebab dia bangun tengah-tengah setan jin duk bertebaran. Mesti dia kata, alah, malam esok lah pula. Lepas tu menguap sekali. Nah, okey lagi. Malam esok lah pula. Ya, menguap 2 kali. Lepas tengok tilam. Tilam ni baru beli ni. Tu naik tidur. Tu Eddie. Sebab tu ada orang dia keluar. Keluar kan. Keluar jangan duduk semayang dekat-dekat dengan bilik gitu. Ya, tapi Aisyah dah lah. Nabi. Dia lain cerita kan. Jadi kita semayang di luar itu, kita tak tengok tempat tidur tu. Tempat tidur tu tempat dia menggoda kita. Umur kita suruh semayang tu sikit-sikit sudahlah. Tidur kau ni tak habis lagi. Dengan menguap, dengan apa macam-macam dah. Tapi kalau tengok TV, dah. Bola sepak, sampai habis tu esok, bola hantar ke mana, kita tak ke mana. Okey. Kaedah menghalau jin dan kita. Hendaklah memasukkan tangan kamu kanan kalau air yang telah dimasuk ke bekas membaca Bismillahi amsayna billahi alladhi la yatra'u minhu mamtara'u bi'izzatillahi allati la tarama wa la tada bisultanillah al-mani'ul tahtibu bi'alsinatiha al-husna. Panjang ya. Ini ada satu doa yang kita boleh baca. Kita ambil ayat dia putus cek sebagainya. Hukum meminta berlindung dengan jin. Memang dia kata kenal di kalangan masyarakat orang Melayu. Apabila masuk dalam hutan, dia kata atau tempat-tempat dirasakan konon ada penunggu, tabik datuk, ni cucu ni nak tumpah lalu, jauh kacau cucu mari ni nak minta benda baik-baik saja. Betul tak? Tabik datuk mana warna alam lah. Lepas tu cara semua ini sangatlah dia kata sama dengan apa berlaku zaman jahiliah. Mana cara tu urutan zaman jahiliah. Cara tu. Ya. Iaitu apabila orang Arab pergi ke lembah tempat yang terpencil, dia pun minta begitu juga kepada jin. Jin apabila mendapati ada manusia pertolongan kepada mereka, maka bertambahlah dia sombong. Apabila kita minta dengan dia, kan, dia jadi sombong jin ni. Asal sombong dia, tambah sombong dia. Tambah angkuh pula dia kata. Sebaliknya bertambah dosa kesalahan manusia kerana yakin dia saja yang boleh minta tolong. Padahal yang tolong itu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun ais ya'udu birijal jin fazadahum rahaqa.
Sesungguhnya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta pendengaran daripada laki-laki atau jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Makin minta, makin tambah dosa dan sebagainya. Akhir sekali, utusan Allah kepada jin. Sebagaimana yang kita maklum, bangsa jin adalah dipertanggungjawab orang mukallaf untuk wajib taat dia. Tak dapat, tidak mestilah ada rasul diutus untuk menyampaikan dakwah pada mereka. Jadi jin juga tadi wa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, maka orang yang boleh bawa jin ni beriman kepada Allah, nabi, rasul, dan mereka adalah bangsa tersendiri. Pendapat ini, inna rasul jin kanat minhum, sesungguhnya rasul-rasul kaum jin adalah daripada keluarga mereka sendiri. Wa kana nabi ya Rasulullah qaumi, nabi itu pula kaum sendiri. Maknanya di kalangan jin tu ada pendapat kata ada rasul sendiri, ada nabi sendiri. Sebab tu ada nabi yang kita tahu nama dia, ada nabi yang tak tahu nama dia kan. Yang tahu rasul ni, nabi ni 25 orang. Yang tak tahu macam-macam pandangan. Ada mengata iaitu Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dia kata nabi juga. Walaupun Luqman Hakim tu dia banyak kata hikmah, kata nabi untuk kaum dia. Khaidir, itu jelas lah Nabi Khaidir lah. Khaidir tu tak masuk dalam list 25 kan. Tapi kita kata dia nabi kan. Ya tu. Jadi kata pendapat ini gitu. Wa idza sarafna ilaika nafran yasma'ul Quran, pada suatu kami alihkan perhatian bapa jin kepadamu untuk dengar Quran, mereka datang, mereka berkata, dengarkanlah dengan teliti. Setelah selesai, mereka pun pulang dengan kaumnya untuk memberi perkataan mereka. Katanya, saudara-saudaraku, ya, dia kata, sekaum, kami telah mendengar kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa. Sebelum itu kitab-kitab membenar kitab-kitab dahulu, iaitu Taurat, Injil, Zabur, dan kepada jalan yang lurus. Kesimpulannya, ijma' ulama mengatakan bahawa Rasul kita Nabi Muhammad ditulis oleh As-Saqalain, iaitu bangsa manusia dan bangsa jin yang menerima Muhammad sebagai Rasul. Wa man la yajibu da'iyallahu falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin. Barang siapa tidak menerima suruhan Allah, maka tidak akan tempat buat dia muka bumi dan tidak ada perlindungan buat dia selain daripada Allah. Mereka itulah kesatuan nyata. Cukup untuk malam ni. Sebab ustaz tak mau baca semua, kenapa? Sebab tuan-tuan dah dapat dia beberapa perkara yang poin-poin besar kan. Pertama, asal-usul jin, jenis jin ada 6 perkara. Lepas tu pula adakah jin ni dia dimakan minum, adakah nama-nama dia, ada jin kafir, jin Islam, apa kerja dia, kita faham semua tu. Dan dalam tajuk kita malam ni, walaupun tajuk yang pendek, tapi saya huraikan dengan buku-buku lain, iaitu berita tentang wujudnya jin itu. Memang wujud. Ya, memang wujud dan memang ada. Kenapa? Poin yang paling besar sekali, jin Allah suruh, setan Allah suruh dia sujud pada Adam, tapi aba wastakbara wa kana syaitanir rajim. Maka Allah jadi dia makhluk yang Allah laknat dan Allah rejam. Laknat dan rejam. Dan dia minta dengan Allah agar Allah beri peluang kat kita menghasut kita sampai ke halkum kita. Halkum kita ni nak nyawa, nak mati pun dia hasut lagi. Cara dia mudah tuan-tuan ya. Cara dia mari jumpa kita nak mati, dia bawa air segelas air. Dia kata dia mari, ini mak bawa air. Dia guna nama mak. Oh, mak bawa air. Oh, lama lah dia pun minum air tu. Air tu sebenarnya bukan air hak mak dia bawa. Air hak mengaku dia sebagai jin tu, yang kita mengaku dengan dia. Bila dia bawa? Masa kita nazar. Itu bahaya tuan-tuannya. Jadi kita banyak zikir. Dengan zikir tu dia berpecah. Auzubillahi minasyaitanir rajim, berhancur tuan-tuan. Itu akhir. Akhir sekali dia goda kita.
sampai ke kita nazak pun dia mari juga, maka biarlah ada orang-orang baca syahadah, baca yasin, apa benda saja yang kita lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cukup untuk malam ni, dan insya-Allah ada masa kita pindah tajuk lainnya untuk tak perhabis buku ni, ya. Sebab buku ni ada 3 buku lagi. Ada buku setebalik tak bawa. Buku tu tajuk syaitan saja. Saya bawa hak tu tahun depan lagi hak habis. Buku tu ada syaitan. Saya pilih-pilih ambil hak kecil ni lah. Ambil kecil. Ada dekat 10 buah buku dalam rak buku saya. Saya tengok, oh buku ni sesuai. Sikit dan mudah dan ringkas. Kalau ambil syaitan tuan-tuan, dahsyat Allah. Ada lagi iblis, talbis iblis. Satu buku lagi tebal, tuan-tuan. Maknanya cerita iblis syaitan ni pun banyak. Akhir kata, moga-moga Allah permudah milik kita. Ya, moga-moga cerita ni bukan cerita khayalan, bukan cerita dongeng. Cerita alimul ghaibi wasyahadah. Ya, yang Allah tahu alam ghaib, yang kita yakin dan tahu. Dan tak nampak begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian terima kasih. Wallahu alam. Astagfirullahaladzim.